seronok juga kan tahu nama orang tapi nama panggilannya lain. Okay, so alhamdulillah ini saya rasa kali ketiga kan kita jumpa kan. Jadi insyaAllah malam ni yang akan maksud dia siram hati kita ni yang dah seminggu ni mungkin sibuk macam-macam benda. Malam ni bukanlah malam Jumaat tapi maknanya hari Jumaat malam Sabtu ni kita ambil lah peluang untuk siram balik hati kita tu dengan benda-benda yang menyejukkannya. Jadi saya pohon Cik Nura Fida binti Daud untuk kongsi dengan kita. Slot pertama ni pasal ayat Quran. So dipersilakanlah dengan segala hormatnya. Saya off mikrofon saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana beri saya peluang untuk kita boleh panggil sesi sharing jugalah kat sini. Sekejap tak buka kamera pula. Okay. Alright. Sebelum tu saya nak beritahu, saya ada baca satu buku ayat-ayat keagungan. Buku ni diturunkan daripada mak lah kepada saya. Okay. Ayat yang saya nak kongsikan kat sini adalah daripada surah yang ke-51 dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, yang membawa masuk angin yang menerbangkan. Okey, ayat ni diturunkan di Mekah 60 ayat tapi saya akan kongsikan ayat yang ke-7. Ayatnya pendek saja, tak banyak. Okey, and then perkongsian pun tak berapa nak panjang lah. Okey, ayatnya berbunyi sama izatil hubub. Okey, maksudnya demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Okey, maksud detail sikit dekat sini adalah dalam ayat ni jalan-jalan di sini ialah yang menunjukkan garis peredaran bintang-bintang dan juga planet. Okey, maksudnya dekat sini apa rasionalnya ayat yang saya nak kongsikan ni dengan kita sebagai wanita. Okey, rasionalnya dengan kehidupan manusia sebenarnya secara general lah. Okey, apa yang saya faham daripada tafsiran ayat ni, okey, perkataan al-hubub okey dalam ayat 7 membawa maksud jalan-jalan ataupun ada juga satu pendapat mengatakan yang memiliki hiasan. Okey, so berdasarkan dua maksud ayat ni, ayat 7 ni dapat kita ertikan sebagai langit yang menjadi petunjuk yang sangat jelas. Kita semua tahu sebab langit adalah sangat luas. And then bila kita pandang langit, tak kisahlah waktu siang ataupun malam, hati kita akan rasa tenang dan tenteram. And then mata tak pernah sakit. So dekat sini saya terpanggil untuk share satu teknik grounding juga. Instead of kita berpijak dekat tanah, pasir, rumput, everything secara grounding, kita boleh grounding dengan melihat langit yang luas. Okey, kenapanya? Sebab ciptaan Allah yang paling jelas adalah langit. Kita boleh tunjukkan, bukan kita tunjukkan, jelas menunjukkan keluasan ilmu Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab bermula daripada orbit yang sangatlah tertib, orbit bintang, bulan dan juga planet yang ada ni, semua menunjukkan zat yang mewujudkan alam semesta ni. Okey, so kita antara rasional alam semesta dan kehidupan manusia, kita boleh bayangkan alam semesta ni adalah sebuah rumah yang dibina, okey, untuk manusia. Okey, setiap orang dalam rumah tu kita perlukan everything yang ada dalam rumah. Contoh, dalam rumah yang dibina kita ada atap kan. So langit tu okey diibaratkan sebagai atap rumah kita. Okey, yang langit bawah tu okey, bumi yang terdampar luas adalah permaidani dalam rumah kita. And juga bintang-bintang yang ada dekat langit dan juga bulan tu especially bintang lah, kita ibaratkan sebagai kita punya lampu penerang dalam rumah dan juga harta ataupun simpanan yang ada, yang sentiasa ada dengan kita setiap saat lah. Okay, so semuanya ni dah siap untuk keperluan manusia. Okay, jadi bila kita kaitkan semula manusia dengan langit dalam semesta, manusia ni sebagai seorang raja yang perlukan everything. Okay, tetapi ada satu ketika tu walaupun kita dah hias rumah kita dengan pelbagai interior design yang sangat cantik, sampai satu tahap kita akan rasa bosan duduk di dalam rumah. So caranya adalah macam mana kita nak rasa bosan tu sebenarnya kita dapat artikan di sini, kita dah mula rasa kehilangan rasa kesyukuran terhadap nikmat yang kita ada. So untuk mengelakkan kita rasa tak bersyukur, untuk mengelakkan perasaan seperti ini datang pada diri kita, kita boleh buat satu teknik grounding, pergi keluar rumah.
Okey, tak kisahlah siang ataupun malam. Okey, especially malam lah, lagi tenang lah, lagi sejuk kan. Pergi kat luar rumah and kita pandang ke langit. Bila kita pandang ke langit tu, okey, segala permasalahan yang kita hadapi, contohlah pada at that time kita rasa macam kita ada rasa tak senang hati, and then kita rasa sedih, and then kita rasa macam perlukan semangat yang lebih. Bila kita pandang ke langit, and then bila kita tengok bintang-bintang, and at the same time bila kita bertafakur dan kita macam kind of like thinking about langit, alam semesta, everything tu, sebenarnya kita berbalik kepada alam semula jadi, balik kepada alam semesta yang menunjukkan kita sebenarnya kita dikelilingi oleh persekitaran yang sangatlah positif. Persekitaran alami kita ni boleh membawa kita kembali menjadi hamba Allah yang kerdil. At the same time kita memang akui keagungan Allah tu. Okey, akui keagungan Allah yang ada. Dan teknik grounding yang saya beritahu tadi, grounding secara tengok langit tu, banyak faedah yang boleh kita dapat. Tadi saya dah sebutkan lah, antaranya macam dapat melembutkan hati orang yang bercinta. Okey, saya suka sebut about this thing, melembutkan hati orang yang bercinta. Kadang-kadang bila kita tengok movie yang ada dekat, tak kisahlah movie Chinese ke, Korean ke, Melayu ke, ada scene akan duduk dekat luar rumah and then kita akan pandang ke langit. Okey, dekat situ kita boleh ertikan sebagai kita kembali semula kepada alam, dan then kita adalah alam tu sendiri, okay, yang diciptakan oleh Allah. So everything balik kepada asal and then berpaksikan pada sumber yang tegak. Maksudnya dekat sini ulang balik ayat yang tadi, dan langit yang mempunyai jalan-jalan. Bila kita tengok bintang, sebenarnya bintang dekat atas tu adalah berperanan sebagai penunjuk arah kan. Kita tahu kita ada macam-macam buruj macam buruj Orion, buruj Polaris lagi kita kalau macam kita guna buruj Orion kot, Orion right, yang menunjukkan tanda kiblat. Okay, so dekat Malaysia yang paling dekat kan kita adalah buruj Polaris. Okay, tak berapa ingat sangat lah kan. So bila kita tengok dekat buruj-buruj ni dia baru menunjukkan arah. So bila kita dah tunjukkan arah, maknanya kita tahu kita akan terpesong. Macam tu lah. Itulah kenapa saya petik ayat ni. Sebabnya kita boleh balik semula kepada asal. Bila kita lihat langit, banyak luas sebenarnya kehidupan kita ni. Jangan sempitkan pemikiran kita. And then bila kita tengok balik orbit-orbit yang ada di angkasa, sebenarnya hidup kita dah teratur. Cuma pilihan kita saja, nak ataupun tak nak. Nak atur ataupun tak nak mata. Itulah maksudnya. So bila kita cuba teknik ni, okay, berdasarkan firman Allah ni, okay, mudah-mudahan segala rasa-rasa ragu-ragu, perasaan was-was ataupun segala fikiran yang tak sesuai kita fikirkan on that time akan terlupus. Itulah maksudnya yang saya nak kongsikan berkaitan dengan ayat ini. Itu saja. Clear tak? Clear. Clear. Sekian saja. Terima kasih. Jazakillahu khair, Fifi. So sekarang kita teruskanlah dengan Ana kan yang seterusnya tu. Suryana ke siapa? Kak Ana. Puan Suryana, insyaAllah Puan Suryana akan isi bahagian hadis kan. So saya persilakanlah dengan penuh hormat dan takzim. Silakan. Okey. Sekejap ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, malam ini, okay, saya akan bacakan hadis 1. Okay, hadis 1. Kita sama-sama bacalah ya. Saya pun nak membacakan ni, nak ulas banyak-banyak pun saya tak berapa pandai, tapi kita sama-sama lihatlah. So hadis 1 ni, ialah setiap amalan adalah dengan niat. Okay? Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okay, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli
likulli imri'in ma nuwa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imrati yankihuha fahijratuhu ila ma hajarati ilaihi. Okey, maksudnya sekejap nak pula call. Okey, maksudnya bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Okey, bergantung kepada niat dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya. Okay. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Barzibah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Hushairi Al-Naisaburi dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan kitab yang paling sahih. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya pada bahagian awal kitab sahihnya, juga dalam kitab iman dan beberapa tempat lain dalam kitab sahihnya. Di Imam Al-Bukhari ni ada beberapa kitab lah. Dan Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab Al-Imran bab innamal a'malu binniyati. Okey, apakah kepentingan hadis ini? Tadi dekat hadis ni kita ada lihat tentang dunia, tentang Rasulullah kan. Okey. So sesungguhnya hadis ini adalah penting yang menjadi paksi kepada putaran Islam. Ia adalah asas kepada Islam. Kebanyakan hukum-hukum Islam bersandarkan kepada hadis ini. Okay, ini jelas dapat dilihat daripada kata-kata para ulama, iaitu yang pertama, Imam Abu Daud berkata, sesungguhnya hadis ini iaitu hadis bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat adalah separuh daripada Islam. Separuh daripada Islam. Kerana ad-din itu dua perkara. Sama ada ianya perkara zahir yang pertama ataupun iaitu amalan. Zahir itu ialah amalan ataupun yang batin iaitu niat. Sebab itu dia kata separuh daripada Islam. Sebab yang batin ialah niatnya. Manakala Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pula berkata di dalam hadis ini iaitu bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat. Mengandungi 1/3 ilmu. Tadi separuh daripada Islam. Yang ini pula 1/3 ilmu. Sebabnya ialah kerana usaha seseorang itu adalah sama ada dengan yang pertama hati, yang kedua lidah atau yang ketiga anggota tubuh badannya. Ada 3 kan? Maka niat adalah dengan hati. So adalah salah satu daripada 3 pembahagian. So niat itu adalah dalam hati kan? So sebab tu dikata 1/3 ilmu. Kerana itulah para ulama suka memulakan kitab serta penulisan mereka dengan hadis ini. Antaranya ialah Imam Bukhari telah meletakkan hadis ini pada awal kitab sahihnya. Imam Nawawi juga telah memulakan ketiga-tiga kitabnya iaitu Riyadus Salihin, Al-Azkar dan Al-Arba'una Hadisan, hadis 40. Dengan hadis ini. So alim ulama pun memulakan kitab dia dengan hadis ini. Okey. Faedah pembukaan dengan hadis ini ialah sebagai peringatan kepada penuntut ilmu agar mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah Ta'ala di dalam menuntut ilmu dan melakukan amalan kebaikan. Jadi kita pun sebagai cikgu kan sekarang banyak perkara baru yang kita cari. Itu adalah ilmu kan. So kita menuntut ilmu ini adalah kerana Allah Ta'ala dan melakukan amalan untuk kebaikan. Jadi sekarang pun banyak benda kita belajar. Jadi kita kena niatkannya kerana Allah Ta'ala kita menuntut ilmu ni. Okay, apakah maksud kalimah? Kalimah tadi kita lihat sini satu persatu lah. Al-Kafshu ialah singa. Dan Abu Kufshin. Okay, ini adalah gelaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay, innama bahawasanya.
Ia adalah huruf khas yang bertujuan untuk menisbatkan sesuatu yang disebut selepas daripada perkataan ini dan menafikan selainnya. Okey, perkataan bin niat. Bin niat ni sebenarnya adalah plural kepada niat. Kalau niat tu satu, bin niat tu maksudnya banyak. Maknanya dari segi bahasa ialah tujuan. Okey. Bin niat tu ialah tujuan. Dari segi istilah pula maksudnya ialah tujuan yang disertai dengan perbuatan. Amri. Maksud amri ialah setiap orang, iaitu setiap ialah insan sama ada lelaki ataupun perempuan. Hijratuhu. Hijratuhu ialah hijrahnya. Hijrah pada bahasa ialah meninggalkan. Dari segi syarak, hijrah artinya berpindah dari negara kafir ke negara Islam kerana takutkan fitnah. Yang dimasukkan hijrah dalam hadis ini ialah perpindahan dari Mekah dan lainnya ke Madinah sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah. Okay. Ilahi. Ilahi maksudnya kepada Allah, iaitu ke tempat yang diredai oleh Allah Ta'ala dengan niat dan tujuan yang diredainya. Okay. Perkataan hijratuhu illahi wa rasulih, maksudnya maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrah ini diterima dan diberikan ganjaran. Lidunya yushibuha. Kerana dunia yang akan diperolehinya. Maksudnya kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehi. Yang inilah maksud satu persatu daripada ayat tadi. Kenapa hadis ini dilafazkan? Okey, kat sini kita lihat. Okay. Imam Tabrani telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mujam Al-Kabir dengan rantaian perawinya yang sikah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, terdapat di kalangan kami seorang lelaki yang meminang seorang perempuan yang dikenali dengan nama Ummu Qais. Nama perempuan tu Ummu Qais. Perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali apabila lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Jadi dia pun berhijrah dan mengahwini perempuan tersebut. Maka kami menamakannya sebagai penghijrah Ummu Qais. Itulah sebab hadis ini dilafazkan. Okey, daripada maksud hadis tadi, kita lihat apakah kandungannya. Pertama, syarat niat. Okey. Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya kecuali disertai dengan niat. Jadi kita nak melakukan sesuatu kena ada niat. Okay, niat adalah salah satu daripada rukun di dalam ibadah langsung. Okay. Iaitu al-ibadatul maksudah seperti sembahyang, haji dan puasa. Dalam rukun solat mesti ada niat kan, yang pertama kan. Okay. Ibadat-ibadat tersebut dikira tidak sah kecuali apabila dilakukan dengan niat. Jadi kalau kita solat tak ada niat, solat kita dikira tidak sah. Okay. Itu ibadat langsung. Manakala ibadat tidak langsung ialah iaitu yang hanya menjadi wasilah seperti wuduk dan mandi. Maka ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa niat adalah syarat sempurna sahaja bagi menghasilkan pahala. Manakala ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain mengatakan bahawa niat juga merupakan syarat sah. Oleh itu ibadat-ibadat langsung tidak sah kecuali disertai dengan niat. Jadi ibadah langsung tu kena ada niat. Ibadah tidak langsung hanya menjadi wasilah seperti wuduk dan mandi. Wuduk dan mandi. Okey. Kemudian yang kedua, waktu niat dan tempatnya. Okey. Waktu niat ni bila? Waktu niat ni ialah permulaan ibadah. Masa kita nak mula solat, masa kita nak ihram kan. Okey, takbiratul ihram di dalam ibadah sembahyang, ihram di dalam ibadah haji. Manakala dalam ibadat puasa, memadai niat sebelum bermulanya puasa kerana kesukaran untuk memerhati fajar pagi. Tempat niat tu di mana? Tempat niat adalah di hati. Justru itu tidak disyaratkan berlafaz dengan niat tersebut. Kita niatkan dalam hati. Walaupun begitu, disunatkan berlafaz sebagai menolong hati untuk memudahkannya mengingati apa yang diniatkannya. Contoh macam bulan puasa kan, kita akan niat bersama-sama dengan anak kita, sahaja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan. Kita lafazkan. Okay, itu tujuannya ialah untuk menolong hati, memudahkan
mengingati apa yang ingin diniatkan. Okey. Kemudian disyaratkan juga pada niat menentukan perkara yang diniatkan. Apa maksud di sini? Dan membezakannya daripada perkara lain. Oleh itu, memadai bagi seseorang itu sekadar meniatkan sembahyang sahaja. Bahkan tidak memadai meniatkan sembahyang sahaja. Bahkan mesti menentukan jenis sembahyang tersebut. Sama ada zuhur, asar atau seterusnya. Jadi kita nak solat tu, niat solat kita ialah solat zuhur. Kalau kita berpuasa, kalau salah betulkan saya, kalau puasa pun niat kita puasa bulan Ramadan, puasa sunat, puasa nazar. Jadi mestilah menentukan jenisnya. Okay. Yang ketiga, berniat untuk melakukan sesuatu amal soleh. Okey. Hadis ini juga menerangkan bahawa sesiapa yang telah berniat untuk melakukan satu amal soleh tetapi terdapat keuzuran yang kuat seperti sakit, mati atau seumpamanya yang menghalang seseorang daripada melaksanakannya, maka dia diberi pahala berdasarkan niatnya itu. Contoh bulan Ramadan kan, esok 1 Ramadan mak kita ni dah niat nak puasa dah esok tapi dia dah tua, dah uzur kan, dah ada niat dah. Esoknya tu dah sahur dah. Tapi disebabkan keuzurannya tak dapat berpuasa, dia dah dapat pahala. Okey, yang keempat, ikhlas di dalam amalan dan ibadah. Okey. Hadis ini juga membimbing kita supaya ikhlas. Ikhlas di dalam amalan dan ibadah sehingga kita mendapat ganjaran dan pahala di akhirat, juga mendapat taufik serta kejayaan di dunia. Kita ikhlas di dalam amalan kita. Dan yang terakhir, kelima, amalan dan manfaat. Setiap amalan yang bermanfaat dan baik akan menjadi ibadah apabila disertai dengan niat dan keikhlasan serta menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat saya bacalah. So, saya berterima kasih pada Cikgu Aisyah sebab minta saya bacakan hadis satu ini. Banyak yang dapat saya fahami walaupun baru satu hadis kan. So, apa yang saya refleksi pada diri saya ialah di musim PDPR ini kita belajar macam-macam, belajar Google Classroom lah, Google Meet, kita belajar macam-macam ilmu yang baru untuk anak murid kita. Tapi kita jangan lupa setiap apa yang kita buat itu kita nak jadikan dia amalan yang bermanfaat dan baik dan ibadah kita sertakan dengan niat. Okey, iaitu contohnya lah saya belajar ini untuk membantu anak-anak murid saya, okey, supaya mereka boleh belajar dengan ikhlasnya kerana Allah Ta'ala. Supaya apa yang kita buat itu, menuntut ilmu itu mendapat pahala. Okey, itu saja daripada saya. Kalau salah, tolong bertekan tahu Ustazah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillahu khair Puan Ana. Puan Ana nak minta tolong naik sikit boleh tak? Nak nampak nombor 1 tu. Sekarang nombor 4 dengan 5 kan? Nak tengok nombor 1. Waktu dan tempat, syarat niat. There we go. Syarat niat. Okey. Terima kasih. Ada soalan ke untuk Puan Ana atau kita boleh terus kepada Puan Haryani? Okey, saya rasa kita boleh teruskan dengan Puan Haryani insya-Allah. Malam ni Puan Haryani akan kongsikan dengan kita tentang Rasulullah SAW kan. Apa tajuknya? Surat Kak Yani. Surat Kak Yani, sejarah ringkas. Sejarah ringkas. Tapi ada dia cakap ni kat sini. Sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan penuh besar hati saya persilakanlah Puan Haryani, Fikiran Ustazah Haryani. Silakan. InsyaAllah. Sekejap. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak tak paparan? Saya nampak ni memang kalau saya buat PowerPoint nanti bila saya scroll ke sana nanti dia tak nampak. Boleh? Okey, terima kasih. Okey. Jadi untuk malam ni
minggu yang ketiga, kali yang ketiga untuk kuliah pewaris sutra dan emas pada hari Jumaat iaitu 1 Oktober 2021 bersamaan 24 Safar. Saya akan membentangkan insya-Allah sejarah ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pembentangan ini sebenarnya 20 minit yang diberi ni sebenarnya tidak secara jujurnya dia tidak dapat untuk nak melengkapkan sebenarnya sejarah ringkas. Dan ringkas pun memang tak lengkap pun, memang tak akan dapat. Jadi saya cuba sebenarnya 20 minit ni sebenarnya dia jadi 20 jam nanti. Sebabnya terlalu banyak sebenarnya sejarah ataupun sirah Rasulullah yang kita perlu ketahui. Kenapa? Kerana dia adalah kita dengan keadaan kita ni sebagai umat dia, Jadi malam ni saya cuba kita ambil beberapa poin-poin yang boleh insya-Allah malam ni saya boleh kongsikan bersama berdasarkan beberapa pembacaan saya. Okey. Sebelum kita nak masuk kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita kena tahu asal usul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya mulakan Okey. Umum mengetahui kita ada 124,000 nabi, 313 rasul, 25 yang wajib diketahui. Okey, daripada 25 yang wajib diketahui yang bermula daripada Adam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam itu padanya terdapat 5 orang rasul yang digelar sebagai ulul azmi, iaitu 5 orang rasul yang saya boleh rangkumkan. Kalau saya ajar anak murid saya akan kata perkataan dia minim. M-I-N-I-M, minim. M yang pertama untuk Nabi Musa alaihi salam, huruf yang kedua I adalah untuk Nabi Isa alaihi salam, N untuk Nabi Nuh alaihi salam, I yang keempat adalah untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, dan M yang terakhir, M yang kelima, maksudnya huruf yang kelima tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa Allah angkat kelima-lima orang rasul ini sebagai ulul azmi? Maksud ulul azmi itu adalah nabi yang mempunyai besarnya dugaan di dalam dia ketika dia berdakwah. Jadi sekarang ni saya nak fokus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad ini berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim. Umum mengetahui bahawa Nabi Ibrahim ini isteri pertamanya adalah Siti Sarah. Siti Sarah setelah lama berkahwin, Allah belum lagi mengurniakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sehinggalah Nabi Ibrahim berhijrah ke Mesir dan berjumpa dan menghadap Raja Mesir. Tetapi ketika itu Raja Mesir terpersona dengan keindahan wajah Sarah, sehingga baginda berniat tidak baik kepada Siti Sarah dan cuba mengganggu Siti Sarah. Jadi Allah melindungi Siti Sarah. Ketika raja itu ingin mendekati Siti Sarah, dia terkena penyakit yang agak pelik lah, yang unik, yang tak pernah sakit tapi dia tiba-tiba sakit. Jadi kerana kesakitan itu dia memohon kepada Nabi Ibrahim supaya mengubati dia. Maksudnya doa untuk dia supaya disembuhkan dia penyakit itu. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, sebab ulah yang dilakukan oleh Maharaja Mesir tu kepada Siti Sarah tu, dia mendapat penyakit tu kan, sebab dia telah mengganggu isteri kepada seorang Nabi. Macam itulah. Jadi dia diberi kesembuhan dan kemudian Maharaja Mesir ni menganugerah ataupun menghadiahkan dia seorang jariah. Kalau kita dulu, kalau istilah kalau kerajaan-kerajaan dulu orang kata gundik lah. Maksudnya orang istana, orang kata hamba, sahaya. Okey. Tapi Nabi Ibrahim ini memuliakan Siti Hajar ini, namanya Hajar perempuan ini, dengan mengahwininya. Mengahwininya dan jadilah dia isteri yang kedua bagi Nabi Ibrahim. Dan mereka kalau saya tak silap berhijrah ke Palestin, kalau saya tak silap selepas daripada Mesir itu pergi ke tempat lain kalau saya tak silap. Okey, kemudian Allah mengurniakan dengan perkahwinan yang kedua ini
anaknya yang bernama Ismail. Ismail. Okey. Setelah dikurniakan anak ini, Allah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim itu supaya membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ini pergi ke satu lembah. Lembah. Tu yang namanya lembahnya lembah Bakkah. Namanya Bakkah. Ataupun dalam Quran disebut Bibakkatin. Bibakkah. Ataupun kita sekarang sebut Makkah. Bakkah, Makkah. Okey. Lembah yang sangat tandus. Yang tak ada pernah orang duduk. Yang tak pernah orang lalu. Tak pernah orang lalu di situ. Diletakkan isteri dan anaknya berserta keperluan untuk satu tempoh yang tidak lama sebenarnya. Nak berjalan jauh, nak bawa barang, tak boleh nak banyak-banyak. Tapi sebenarnya duduk di situ tanpa diketahui oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim meletakkan dekat situ dengan anaknya dalam tempoh yang sangat lama. Sampai Siti Hajar mengadu kepada Nabi Ibrahim, kamu letakkan kami di sini, dua, tinggalkan kami di sini dengan tidak ada kamu, tidak ada penemat, maka Nabi Ibrahim kata Allah akan menjaga kamu. Dan Nabi Ibrahim berdoa semoga tempat yang Siti Hajar dan Nabi Ismail ini duduk menjadi tempat tumpuan, menjadi tempat orang cenderung kepadanya. Macam kita lalu satu tempat, macam kita lalu banyak-banyak kedai, tiba-tiba contohlah kalau kita pergi dekat Aitam tu kan banyak kedai jual pasu kan. Semua orang jual benda yang sama, tapi hati kita cenderung untuk pergi satu kedai tu. Jadi jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT supaya kafilah-kafilah yang melalui lembah ini, yang tak nak singgah pun lembah ini, akan tercenderung hatinya untuk singgah kat sini. Kenapa dia cenderung nak singgah? Kerana Allah kurniakan di lembah ini mata air yang namanya Zamzam. Okey. Sebab tu saya letak dekat gambar tu ada satu tempat, satu lokasi dalam rukun ataupun wajib haji. Rukun haji dalam rukun haji yang niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i. Okey, yang keempat adalah, yang kelima, yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ini adalah signifikan kepada bagaimana Siti Hajar berlari sebanyak 7 kali, berulang daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa untuk mencari air, sehingga Allah memunculkan di hujung kaki Nabi Ismail itu air yang namanya Zamzam. Kenapa Zamzam? Bukan Zamzam ala Kasam, 3 tebang tu bukan, itu cerita Piramli, tapi Zamzam tu maksudnya Zam tu kumpulkan, maksudnya dia nampak air tu, dia nak kumpulkan air tu. Supaya air itu semoga tanah, supaya tanah yang berada di sekitar air itu dapat menakung air itu sehingga jadilah ia sebagai sebuah telaga. Begitu Okey, jadi agama Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan Islam, agama keturunannya adalah agama Hanif. Sebab tu perasan tak kita dalam kita punya tahiyat, bacaan tahiyat akhir, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa sebut nama Nabi Ibrahim dalam kita punya tahiyat? Kita berasal daripada keturunan itu kemuliaan keturunan itu yang melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan kita bersyukur menjadi umatnya. Okey. So kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, kita tengok. Okey, saya mulakan kisah Rasulullah SAW ini dengan memetik puisi daripada buku yang dikarang oleh sastrawan negara Samad Said Al-Amin, buku setebal 317, memuatkan puisi tentang sirah Rasulullah daripada kelahiran sehingga baginda wafat. Jadi ini permulaan puisi, ini permulaan kelahiran Rasulullah pada muka surat yang ke-35. Maksudnya puisi itu tidak dimulakan dengan kelahiran Rasulullah. Dia menceritakan tentang kaum Arab, tentang Hajar, tentang Zamzam. Jadi pada muka surat ke-35 dia baru sebut tentang kelahiran Rasulullah. Dia kata apa? Bakal bermula gemilang sejarah, bakal hadir pemimpin ummah. Dari bibir seluruh Nabi,
Akur yang yakin berseri mentari menyiram kudus zaman. Isyarat maruah mula mengharum pada 9 Rabiul Awal, bahang tahan serangan gajah, takjub, gamam dan terpesona. Sudah awal diramal pendeta dari Syria, Aminah melahirkan putera Abdullah, ayah yang arwah. Abdul Muttalib dan Abu Lahab dalam kemah arus kafilah menyambut kabar, syukur dalam batin terasa iktibar. Lain bermaruah, kelana dan peniaga bergetar permata. Okey. Jadi menceritakan tentang peristiwa kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Ketika itu disebut di sini adalah tentang bagaimana bahang tahan serangan gajah. Itu adalah refer kepada serangan yang dilakukan oleh Abrahah bersama tentera bergajahnya untuk meruntuhkan Kaabah kerana cemburu, iri hati mengapa negara Yaman, dia berasal daripada Yaman, tidak menjadi tumpuan seperti mana Mekah. Padahal dekat situ dah ada satu bangunan ibadah yang sangat cantik, yang sangat indah, tapi masih jua tidak mampu menarik pengunjung-pengunjung untuk datang ke sana. Tetap juga mereka datang ke Mekah yang bangunannya cuma bongkar-bongkar batu, Kaabah tu tak ada daya penarik macam dekat Yaman. Jadi kerana kecemburuan ini, mereka berusaha untuk menyerang Kaabah dan telah pun menyerang Kaabah sebelum kelahiran, pada hari sebelum kelahiran Rasulullah. Jadi Allah hantarkan burung yang namanya Ababil. Ketika datangnya rombongan itu, pemuka-pemuka Quraisy ni datang kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni terkenal sebagai ketua kepada Quraisy di situ, kaum Quraisy di situ. Mereka berkata, wahai Abdul Muttalib, macam ni apa kita nak buat ni? Kita ni dalam keadaan yang kesusahan ni. Siapa nak selamatkan Kaabah ni? Kita tak ada bala tentera yang cukup untuk menghalang mereka. Maka jawapan ringkas daripada Abdul Muttalib, dia cuma kata, Kaabah ini kepunyaan Tuhan. Tuhan akan menjaga Kaabah. Dia cakap macam itu. Dia cakap macam itu. Jadi kerana di samping dia itu menahan gelora, menahan cemas dan debar kerana serangan daripada Abrahah, begitu juga menahan debar menanti kelahiran cucu yang sudah menjadi yatim sebelum lahir. Maksudnya dalam dua bulan Rasulullah berada dalam kandungan ibunya, ayahnya telah pergi meninggalkannya. Okey. Jadi Rasulullah pun lahir pada subuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Okey, antara perkara-perkara menarik yang berlaku ketika Rasulullah lahir, peristiwa ajaib, maka yang pertama adalah cahaya keluar daripada tubuh badan baginda menyinari sehingga ke istana Bushra di Syria. Istana Bushra di Syria. Okey. Semasa kelahiran, baginda berada dalam keadaan baring seperti seorang yang sedang berdoa. Okey. Baginda juga lahir telah siap berkhatan dan tidak mempunyai tali pusat. Okey. Okey, berhala yang terdapat di persekitaran Kaabah secara tiba-tiba rosak dan musnah. Dan seterusnya gegaran di istana Kisra Parsi menyebabkan 14 tiang serinya runtuh. Jadi raja di istana Parsi ni dia macam terperanjat lah. Kenapa tiang seri dia 14 runtuh ni? Maka dia tanya pada ahli ni lah. Dia tanya kepada dia punya dukun dia lah. Dia kata kenapa ni? Apa tanda ni kenapa 14 tiang ni runtuh? Maka yelah, tukang tilik dia pun cakap 14 Kisra Parsi ini akan musnah. Maksudnya kerajaan Parsi ini akan musnah pada pemerintah dia yang ke-14. Jadi raja dia pun kata 14 orang, lambat lagi. Entah seorang memerintah 100 tahun, ada 1400 tahun. Jangan dia buat kiraan begitu. Tetapi Allah tidak mentakdirkan begitu. Dalam tempoh tak sampai beberapa tahun, telah lengkap giliran ke-14. Maksudnya cukup 14 orang dan runtuhlah kerajaan Parsi. Kalau saya tak silap, telah dirakam dalam surah. Dia ada dua kerajaan yang menjadi taklukkan kerajaan Islam ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, iaitu salah satunya adalah kerajaan Kisra Parsi. Maksudnya Parsi itu runtuh dan berada dalam genggaman kerajaan Islam. Tak sampai tarikh yang dia rasa macam jauh lagi, 14 penguasa itu saling berebut-rebut kuasa menjadikan seorang-seorang mati sampai tiba-tiba yang ke-14 tu
dalam tempoh yang sekejap kerana perebutan kuasa, bukan kerana kekuasaan kerajaan itu. Okey. Kemudian api yang disembah oleh orang Majusi di negara Parsi dikatakan tidak pernah padam selama 1000 tahun itu secara tiba-tiba telah padam dan tidak dapat dinyalakan semula. Mungkin ada dalam kalangan maklumat peristiwa ajaib ni ketika kelahiran Nabi ini mungkin ada perselisihan faham antara beberapa pendapat, tapi saya suka berkongsi di sini benda ini walaupun mungkin ada nanti kata betul ke sebab rujukan saya timbul dia kata mungkin ada setengah orang akan cakap ni tak berlaku. Okey, tapi ini adalah salah satu tanda menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kelahirannya yang menunjukkan dia adalah seorang nabi. Okey. Kemudian kita tengok nama-nama lain bagi Nabi Muhammad. Okey, kita tengok nama penuhnya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Alangkah lebih baik kalau kita tanamkan dalam diri kita untuk menghafaz susu galur keturunan Rasulullah ini sehingga kepada datuk ataupun moyangnya yang bernama Adnan. Dia ada panjangnya dalam lebih kurang 20 ataupun 18 bin sampai ke yang namanya Adnan. Sebab tu kita biasa dengar nasyid Salla alaikallahu ya Adnani. Kenapa disebut perkataan Adnan? Adnan tu adalah daripada keturunan Rasulullah. Sehingga nanti apabila keturunan itu bersambung kepada Nabi Ismail, lepas tu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Saya tak ceritakan tadi. Sarah pun mempunyai anak dengan Nabi Ibrahim, iaitu anaknya Ishak. Ishak itulah yang mewariskan ataupun kesinambungan kepada keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang 11 orang. Dan itu keturunan itu telah pun tiada. Masa jalur keturunan Nabi Ibrahim itu berpindah kepada Nabi Muhammad menerusi Nabi Muhammad lah, maksudnya bila Nabi Ishak itu, Yakub, Yusuf. Ishak melahirkan Yakub. Ishak mempunyai anak bernama Yakub. Yusuf itu adalah keturunan Bani Israel. Okey, daripada Nabi Ibrahim, Ismail terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keturunan kita keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian nama lain bagi Nabi Muhammad disebutnya Ahmad yang terpuji, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah terangkan pada kitab Syama'il Muhammadiyah pada muka surat 339 ada satu hadis sahih yang menyebut tentang nama-nama gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, iaitu qala Rasulullah, Jubair bin Mut'im berkata, auzubillahi minasyaitanir rajim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'an, bagi aku adalah nama-nama, asma', banyak nama. Ana Muhammad. Apa maksud Muhammad? Terpuji, yang terpuji. Wa ana Ahmad, wa ana Al-Mahi. Al-Mahi maksudnya orang yang dicipta oleh Allah bagi menghapuskan kekufuran. Okey, wa ana Al-Hashir. Apa maksud Al-Hashir? Orang yang mengumpulkan kerana umat manusia dikumpulkan mengikut jejakku. Dan Al-Aqib. Al-Aqib ialah yang mengakhiri kerana tidak ada Nabi lagi selepas aku. Tidak 9.21. Nak saya teruskan ke apa? Saya baru sampai dia punya nama je. Mungkin maknanya kita akan berbaki dalam 8 minit kan. So mungkin kita boleh berhenti dekat gelaran nama dulu. Okey. Nanti kita macam kita berepisod lah. Jadi itulah saya pun terfikir macam itu. Tadi Kak Yani sebut muka surat berapa ya Syama'il Muhammadiyah? Muka surat 340. Kitab yang ni.
Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. PTS punya. Kira ada banyak kot Syama'il lah. Okay. Saya ada juga. Tapi saya punya versi Indonesia. Tak apa. Dia ada tulis kat situ tajuk besar dia nama-nama Rasulullah. Okey, gelarannya Al-Amin. Gelaran Al-Amin. Okey. Gelaran Al-Amin yang jujur, kunyah, gelaran juga. Tapi gelaran ni untuk, macam mana saya nak cakap dia macam, kalau bahasa Inggerisnya nickname macam itu kan, betul tak Niza? Dia Abu Al-Qasim. Macam saya suka tulis dekat saya punya WhatsApp Ummu Ahmad. Kenapa saya letak nama saya Ummu Ahmad? Saya ni ibu, anak lelaki saya yang sulung namanya Ahmad. Jadi gelaran untuk Nabi Muhammad, kunyah dia bukan, dia ada satu istilah dalam bahasa Arab ni namanya kunyah. Kunyah ni dia macam nickname lebih kurang macam itu. Abu Al-Qasim. Kenapa Abu? Abu tu bapa, Al-Qasim itu adalah anak lelaki dia. Dia anak lelaki dia ada 3 orang, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ketiga-tiganya Allah takdirkan meninggal ketika kecil. Ada sebab kenapa meninggal? Nanti kita sambung pada sesi akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Jazakillahu khair. Betul lah kan macam Kak Yani cakap kan. Kalau baca cerita Rasulullah SAW ni, dia bukan benda yang kita baca macam sekali baca selesai. Walaupun kita dah baca banyak kali pun dia masih lagi buat hati kita tu rasa bergetaran kan. Sebab dia insan yang memang Allah pilih, memang sangat istimewa. Ada buku yang menang kan. Buku yang menang ni Rahiqul Maktum. Nampak tak Saya boleh tutup. Rahiqul Maktum duduk kat mana ni? Buku Rahiqul Maktum ni tulisan Abdul Rahman Mubarak Furi ni, dia menang untuk biografi lengkap Rasulullah SAW. Satu benda yang Rasulullah SAW ni, baginda bukan Arab betul tau. Arab betul ni dia memang orang kata perangai dia tu memang kasar lah. Sebab tu kenapa antara hikmah kan orang cakap kan, Islam tu boleh ubah orang Arab tu jadi begitu hebat. Maksud dia kalau orang Arab dia boleh ubah orang lain tu, kira orang kata petik jari lah kalau betul-betul amalkan Islam tu. Sebab Arab betul ni, maksud dia Arab betul ni memang orang kata dahsyat. Tapi dia ada perangai yang pelik. Dia macam perangai dia tu macam kalau ikut buku Rahiqul Maktum ni, perangai orang Arab ni macam ekstrim. Dia ekstrim. Dia kalau dia baik tu, dia baik sangat lah, baik sangat. Macam kita ni macam darah daging dia. Kalau dia baik. Tapi kalau katalah kita ni terbuat salah dengan dia, orang kata bukan 7 keturunan. Selagi ada keturunan, selagi tu lah dia tak kawan dengan kita kan. Macam tu lah. Jadi kenapa Allah pilih untuk Nabi akhir zaman, Nabi yang untuk seluruh alam, tak terhad kepada satu bangsa atau satu kaum ni, Allah pilih dekat orang Arab ni sebab semangat dia tu. Jadi kalau Allah bagi kat kaum lain, mungkin Islam tu tak berkembang. Tak sampailah kat kita ni kan, dah duduk kat geografi. Kita duduk dekat Asia Tenggara kan. Kita duduk kat Asia Tenggara. Agaknya tak sampailah Islam tu kat kita kan. Tapi sebab orang Arab ni semangat dia lain macam. Dia Allah pilih, Allah buat tu semua ada kira-kira dia. Jadi kita ada 4 minit lagi. Kalau ada yang nak bertanya soalan dekat Kak Yani ataupun nak tanya dekat Fifi ataupun nak tanya dekat Kak Ana, bolehlah bertanya, ambil peluang. Sebab kawan-kawan kita ni, Masya Allah kan, dia dah tolong buat kerja rumah untuk kita. Separuh jalan tu, dia dah tolong baca, dia dah tolong rumuskan, kita cuma tinggal dengar je kan. Jadi ambillah kesempatan untuk bertanya. Tu nampak tu ada budak kecil pakai baju kat belakang tu. Abaikan dia. Adik, malu-malu. Okay, Assalamualaikum Niza. Tadi sebenarnya nak tambah pada perkongsian Fifi tadi. Ya. Yang sangat menarik Okey, Ya. kita semua ada kitab Yasin. Kita boleh buka muka surat untuk ayat 39 dan 40 menerangkan tentang peredaran malam dan siang bagaimana Cikgu Rafidah tadi, Fifi bentangkan tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim.
dan kami telah tetapkan bulan beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kembali seperti bentuk tandan yang tua. Okey, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada laluan atau edaran orbit yang telah ditetapkan, beredar pada yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya itu namanya sunatullah, sunatullah yang Allah dah tetapkan kepada setiap makhluknya. Bagaimana mereka mematuhi sunatullah itu tanda mereka kepatuhan. Bagaimana makhluk selain daripada manusia ini menyatakan kepatuhan pada Allah adalah dengan mematuhi sunatullah yang telah ditetapkan kepada mereka. Dan suka juga nak kongsi tentang sikap Arab. Betul kata Niza, saya berpengalaman berada di negara Arab 4 tahun. Esok bagi dia adalah esok. Yang esok. Yang suka nak cakap esok dia tu, esok yang macam mana? Kalau dia kata haram, memang dia marah betul. Tapi kalau dia kata dia dah berbaik, padahal kita rasa macam sakit hati dengan cakap-cakap dia. Tapi bila dia kata dia terima kita dah maafkan kita, memang dia takkan tinggal satu benda. Memang saya tahu untuk berhadapan dengan kaum ini, maksudnya kalau memang kalau ada orang Malaysia yang kahwin dengan orang Arab ni, saya memang selut lah. Kalau yang terutama bila perempuannya jadi isteri lelakinya orang Arab. Dia kalau perempuannya Arab, lelakinya Melayu pun sama juga, saya akan bersimpati. Sebab sikap, sebab sikap. Bukan sikap apa, sebab dia semangat dia lain macam. Semangat dia lain macam. Sebab tu saya setuju bila dia kata kalaulah Islam ni jatuh ke negara lain ataupun bangsa lain di dalam dunia ni, memang takkan dapat semangat yang macam Arab. Apa kata bangsa Arab ni. Tak payah jauh lah kita tengok Palestin. Kita tengok Palestin. Bagaimana dengan keadaan dia yang sekarang ni, dia ni minoriti dalam keadaan sebuah negara haram Israel ni, tapi semangat dia tu boleh hidupkan hati-hati seluruh umat Islam di seluruh dunia. Saya kalau setiap kali kat universiti dulu saya belajar tu, memang ramai migrasi daripada Palestin yang belajar kat tempat universiti saya. Setiap kali berlaku istishhad, maksudnya pejuang berani mati ataupun kebangkitan di Palestin, mereka diberi kebenaran oleh pihak universiti untuk mengadakan demonstrasi secara aman di dalam universiti untuk menyatakan sokongan. Sampai kelas hari itu pun terpaksa macam batal sebab memberi laluan. Sebab kuasa daripada kata-kata dan semangat tu sebenarnya itulah yang menyuburkan kata semangat umat Islam lain di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillahu khair Kak Yani. Kalau macam dalam buku ni dia cakap Rasulullah SAW tu dia dikira sebagai Arabized Arab. Arabized Arab ni maksud dia Arab, bukanlah Arab jadian. Maksud dia Arab yang berasal daripada keturunan Ismail alaihissalam. Mereka juga dipanggil sebagai Arab Adnani. Maksud dia dia bukan macam asal-asal duduk kat situ. Dia datang duduk kat situ, kemudian dia asimilasi budaya dia tu. Tapi dia ada kehalusan lah. Dia ada kehalusan akhlak dia tu adalah. Jadi jazakumullahu khair sebab melapangkan masa. Memang kita ni para ibu ni saya rasa ataupun mungkin ada yang bujang-bujang belum kahwin, tapi maksudnya secara umum lah kan, orang perempuan ni sibuk manjang kan. Kalau dia tak sibuk jaga diri dia sibuk jaga orang lain kan. Ataupun dia sibuk mengambil tahu. Memang sifat dia, fitrah dia macam tu. Kadang-kadang ambil tahu macam-macam benda sampai serabut kepala kan. Semua kalau orang Pulau Pinang kata semua perut. Maksud dia semua perut ni macam risau, kusut kan. Tapi bila kita ada masa untuk kita bertenang sekejap, letak semua beban-beban fikiran kita, beban jiwa kita ni letak sebelah sekejap, kita siram balik hati kita kan. Hati kita letih sangat. Hati kita letih, fikiran kita letih, emosi kita letih. Bila kita siram balik dengan ayat Al-Quran, kita siram balik dengan hadis, dengan sirah dan sebagainya, kita ingat balik kan macam ya Allah, kenapalah saya ni rasa begini kan. Padahal ada benda yang lebih baik untuk saya fikirkan. Padahal ada benda yang
lebih penting untuk saya kan. Oh, saya ada soalan. Silakan Puan Nurliza. Saya bagi buka soalan sekejap Kita ambil masa dalam 3-4 minit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bercerita pasal Nabi Muhammad SAW tu tak? Keturunan yang daripada Nabi Muhammad ni, daripada mula Nabi lah, Adam, Idris, Nuh tu kan. Soalan saya, dulu yang berlaku kejadian bah ketika Nabi Nuh tu kan, adakah tu bah tu berlaku, banjir tu berlaku di seluruh dunia hingga ramai meninggal keturunan Nabi Adam yang berselerak ikut benua? Sebab saya ada baca selepas Nabi Adam melahirkan anak yang berpasangan tu, sebanyak 11 pasangan kan, jadi Nabi Adam arahkan mengikut firman Allah ke anak-anaknya ke seluruh benua, termasuklah benua Asia kan. Jadi bila berlaku zaman Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, zaman yang Nabi yang ketiga, berlaku bah kan. Jadi bila berlaku bah, seluruh dunia, ada tak dapat baca atau dapat mana sumber, adakah berlaku bah tu di seluruh dunia menyebabkan umat manusia habis waktu itu, kecuali umat manusia yang selamat yang naik bahtera tu? Ataupun saya duk terfikir-fikir tu lah kan, sehingga bercambahnya keturunan selepas Nabi Nuh dan Idris, Nuh, Salih sampailah Nabi Muhammad SAW. Itu jelas soalan saya. Terima kasih. Kak Yani, silakan. Nampaknya saya kena membaca lagi ni Boleh bagi akak masa untuk akak menjawab soalan itu? Akak kena baca lagi ni. Baik. Akak merujuk ni buku Sirah Nabi Nabawiyah ni, Rahiqul Maktum. Nanti akak cari lagi buku rujukan yang lain. InsyaAllah. Okey. Ada buku dia tu. InsyaAllah. Itulah tertanya-tanya juga pasal tu kan, sebab yang anak Nabi Nuh ada 4 orang, tak silap saya kan. Yang naik bahtera tu hanya seorang. Isteri Nabi Nuh pun tak naik. Jadi maknanya adakah keturunan anak yang Kan'am ke yang naik? Adakah kita ni keturunan daripada Kan'am tu, ataupun kita ni, itulah mengikut pembacaan saya tu lah, macam yang saya keliru kat situ lah, yang saya baca sumber tu. Saya pun tak tahu. Akak masa belajar sastra Arab selalu familiar nama Sam bin Nuh. Nanti akak cari apa dia punya kajian. Sam bin Nuh dia memang keturunan, nanti kalau kita tengok dekat yang bahagian Yahudi tu pun ada perkataan Sam bin Nuh. Di antara ada, nanti akak cuba buat kajian. Anak Nabi Nuh kan yang seorang kan yang naik kan. Sebab tu Nabi Nuh kalau dalam surah At-Tahrim, kalau akak tak silap ada 2 orang Nabi Nuh dan Lut yang mana kaum keluarga mereka walaupun mereka ni Nabi tidak bersama-sama mereka, Nabi Nuh dan Lut. Allahu'alam. Ya. Okay, jazakillahu khair Kak Yani, jazakillah Puan Nurliza yang bertanya. Ada soalan lagi ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau kita tak ada jawapan malam ni, insyaAllah nanti adalah yang tolong mencari jawapannya tu. Dan bukanlah, maksud dia kita pun boleh juga kan cari-cari jawapan, maksud dia supaya kita pun dapat tahu kan. Sebab belajar ni satu benda yang aktif kan. Tapi saya cakap pun macam ajar itik berenang lah, sebab yang ada depan saya ni banyak cikgu-cikgu kan. Ni bukan tempat saya lah untuk bagi tahu benda tu. Jadi jazakumullahu khair sebab melapangkan masa. Semoga masa yang kita ada kat sini, maksud dia macam tadi Puan Ana cakap kan, kita kena betulkan niat kita. Maksud dia kita buat apa-apa pun niat lah, maknanya kerana Allah kan. Jadi tak adalah benda tu kita dapat penat semata-mata kan. Dapatlah sesuatu di sisi Allah juga. Maksudnya tak adalah penat kosong, tak adalah buang masa kosong. Kadang-kadang kan jenuh bersilat dengan anak kan, sebab nak dengar apa-apa kan, nak masuk kuliah ke apa, jenuh bersilat dengan anak kan. Kelang kabut masak, nak siapkan semua supaya moga-moga bila dapat duduk dengan tenang. Itu pun kadang-kadang masih diganggu. Jadi kita harap apa pun macam mana keadaan pun adalah terhitung di sisi Allah sebagai amal baik kita kan. Dan macam tadi Fifi cakap untuk buat grounding. Kadang-kadang bila kita tengok benda yang lebih besar daripada kita,
secara psikologi kita rasa lebih lapang. Kita rasa lebih lapang. Kalau dalam Quran pun Allah kadang-kadang cakap, kenapa kamu tak pindah? Maksudnya kenapa tak pindah? Maksudnya kalau rasa kat satu tempat tu tertekan sangat, tertindas sangat, pindahlah, bumi Allah ni luas. Maksudnya Islam ni ada jawapan untuk semua benda. Kan sampai Umar Al-Khattab cakap kan, kalau aku hilang tali unta aku pun aku akan cari dalam Al-Quran. Bukanlah maksudnya buka-buka tiba-tiba Quran cakap okey pergi kat kedai A, bukanlah macam itu, tapi maksudnya nak bagi tahu kata Islam ni ada penyelesaian untuk segala kerumitan kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya nak kata minggu depan pun saya tak pasti. Sebab kalau bila-bila Aisyah hantar maklumatnya tu, masa itulah kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.